Up next, an exploration of intriguing questions, a dive into the fascinating stories behind seemingly mundane topics, and a dose of humor. Inviting Ajar to take us on this educational journey to the Nero stage. Cubaan suara. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Cubaan suara. Cubaan. Thank you. Cuba lagi sekali. Okey, cubaan 1, 2, 3. Dengar dengan baik. Okay, boleh start. Ada orang kata bahawa musuh sebenar anak-anak genius sebenarnya tak lain tak bukan adalah masyarakat kita. Masyarakat kita, mereka akan memijak-mijak, memenyet-menyetkan potensi anak-anak istimewa yang hebat-hebat ini. Lalu mereka akan memenjarakan dan mereka akan mengongkong mereka dengan expectation yang anak-anak genius tak akan mampu untuk capai. Lalu apabila anak-anak genius ini membesar menjadi dewasa, masyarakat tengok macam, alamak, tak jadi apa pun. Dan mereka menggelar anak-anak yang dulunya genius ini sebagai genius gagal. Serius sangat. Itu apa yang orang kata? Betul ke macam tu? Betul ke masyarakat punca kepada punyalah banyak anak-anak genius yang dikatakan sebagai gagal? Ini yang kita akan berbincang dalam podcast Ajar yang dikuasakan oleh KL Pod Festival 2024. Festival podcast Malaysia yang pertama dalam sejarah Malaysia lah kot. Sebab podcast ini adalah sesuatu yang sangat-sangat baru dan alhamdulillah semakin berkembang. Jadi dalam podcast Ajar yang istimewa ini, kita bawakan kepada anda seorang yang sebenarnya sangat-sangat sesuai untuk bercerita pasal perihal genius, anak-anak genius ke ataupun student-student genius yang dihantar pergi bertanding Olimpiad dan sebagainya. Memang beliau adalah orang yang sangat-sangat sesuai. Jadi kita perkenalkan kepada anda Encik Suhaimi Ramli. Jadi boleh bagi tepukan. Okey. Terima kasih. Terima kasih banyak. Okey, Encik Suhaimi, kita jemput ni sebenarnya bila kita sebut pasal genius Melayu kan, kita biasa kita tak ada banyak sebenarnya nama-nama hebat yang humble lah, kita boleh panggil humble brag yang maksudnya dia tak menonjol sangat. Tapi kalau anda cari nama Encik Muhammad Suhaimi Ramli ni, anda akan jumpa satu artikel Genius Melayu kan, Genius Melayu hebat lebih kurang dikeluarkan 10 tahun lepas ke apa artikel tersebut. Jadi Encik Suhaimi Ramli juga merupakan graduan MIT Massachusetts. Macam tu lah lebih kurang. Institute of Technology kan. Yes. Antara boleh kata top 5 lah ke Ivy League university yang paling power dalam Malaysia ni. Dan beliau sebenarnya merupakan bukan dalam Malaysia, dalam dunia. Dalam Malaysia power lah juga universiti Malaysia kan. Tak apa, tapi ini top 5 universiti dalam dunia, MIT. Dan beliau juga merupakan sebenarnya wakil negara di dalam Olimpiad Matematik sebanyak lebih kurang 3-4 kali. Dan selepas itu beliau menjadi jurulatih, betul? Jurulatih di dalam Olimpiad Matematik yang memang banyak sangat handle anak-anak yang special, anak-anak genius. Okey, mungkin kita nak bertanyakan sendiri lagi lah kepada Encik Suhaimi kita ni. Dah lupa dah cakap. Dan beliau sekarang adalah founder, pengasas kepada Pandai, dan beberapa company. Beliau adalah juga founder kepada beberapa company yang lain, antara yang utama adalah Pandai Apps. Okay, jadi mungkin kita nak tanyakan kepada Encik Suhaimi sendiri, apa pengalaman secara peribadinya, mungkin nak tanya pengalaman sebagai genius jugalah. Boleh kata genius ke? Tak marah kan? Boleh tak marah kan? Pengalaman handle anak-anak genius, malah mungkin dengan latar belakang sendiri. Okey.
Okey, terima kasih Haziq kerana menjemput saya untuk membincangkan topik ini. Sepanjang diperkenalkan, saya mempunyai pengalaman secara praktikal berurusan dengan pelajar-pelajar genius. Dia kadang-kadang orang pelajari ataupun mengkaji genius ni secara teorinya. Jadi apa itu genius, apa itu ukuran yang kita boleh ukur seorang genius. Tetapi saya mengalaminya secara praktikal. Daripada aktiviti-aktiviti yang Cik Haziq sebut tadilah, saya terbabit antaranya dalam pertandingan International Mathematical Olympiad, di mana satu pertandingan matematik di peringkat dunia lah untuk pelajar-pelajar di peringkat sekolah menengah. Jadi pelajar-pelajar yang mengikuti program ini, dia mempunyai kemahiran matematik yang sangat-sangat tinggi. Bukan setakat dapat A dalam ADMAT, tetapi mereka mempunyai kemahiran matematik yang luar biasa kerana setiap negara boleh menghantar 6 orang saja. Jadi sejak daripada tahun 2007 saya melatihlah pelajar-pelajar yang berkaliber sedemikian, dan selain itu juga saya mendapat pendedahan daripada pelbagai lagi program-program yang memfokuskan kepada pelajar yang kita panggil istilah dia GNT, Gifted and Talented. Gifted and Talented. Ya. Contohnya saya sebagai alumni MIT, kita ada interview pelajar-pelajar yang nak masuk ke universiti tersebut. Jadi pelajar-pelajar yang nak apply ke universiti-universiti yang terkemuka ni biasanya mereka adalah di kalangan pelajar-pelajar yang high performing lah. Jadi saya pun mengenali ramailah pelajar-pelajar tersebut sejak saya mula menceburkan daripada tahun 2007 lah lebih kurang. Jadi saya memang banyak terbabit dengan pelajar-pelajar ini, dan harapnya hari ini saya boleh share lah some insights untuk pelajar-pelajar sedemikian. Mesti banyak cerita-cerita. Tapi satu je, saya sendiri bukan seorang genius. Saya tak pernah self-proclaim sebagai seorang yang genius. Saya latar belakang pendidikan saya jauh lebih kurang impresif lah daripada pelajar-pelajar saya. Humble brag tak ada. Humble brag ini dulu macam boleh lah orang nak humble brag, tapi sekarang dah makin out of fashion dah. Macam humble brag lagi kita unfollow siapa-siapa. Tak ada, gurau je. Buat pengetahuan, Cik Suhaimi Ramli ni sebenarnya dia sangat-sangat tak aktif dalam social media. Dia ada blog sendirilah yang anda boleh baca penulisan beliau, tapi beliau memang tak nak langsung buka Facebook ke Twitter, TikTok, tak nak. Itu personal choice lah. Personal choice. Kita tak boleh nak paksa, nak buat macam mana kan. Okey, jadi mungkin persoalan pertama lah sebelum kita bincang teori sikit lah sebelum masuk cerita yang betul-betul ni kan. Okey, bila kita panggil budak anak-anak sebagai genius, sebenarnya apa benda? Contohlah, saya ada anak ni lah, anak buah lah yang dia waktu umur 6 tahun dia memang suka sangat baca buku-buku sains. Lepas tu dia suka tegur pakcik-makcik dia, kalau letak kaki kat sini kan, dia kata tak boleh buat kaki macam tu, nanti benar apa benda dah, dia kata nanti tulang rapuh. Lepas tu dia bagi tahu dia baca kat buku mana, 6 tahun. So kita macam, ini genius ke ni? Ada yang kata bahawa genius ni macam Jimmy Neutron, boleh buat macam-macam. Ada yang kata genius ni macam darjah 1 tapi lompat sampai darjah 5. So itu adalah biasanya tanggapan masyarakat kepada anak-anak golongan yang dipanggil sebagai golongan anak-anak genius. Adakah itu kiranya satu, kita boleh kata macam tu kepada golongan ni? Adakah itu satu terminologi yang betul? Okey, bila kita cakap mengenai genius, jadi kita kena asingkan mengenai tanggapan dan realiti. Jadi kita address dulu apa yang masyarakat faham bila kita guna perkataan genius. Jadi genius ni ada banyak teorinya lah. Ada yang kata genius ni top 1%, ada kata top 5%, top 10%. Kita tidak masuk ke dalam perbincangan sedemikian lah. Tetapi secara tanggapan secara umum, satu, penggunaan perkataan genius ini adalah untuk apa yang kita panggil anak genius tadilah. Anak-anak yang dalam istilah dia precocious, yang prodigy, yang mereka melangkaui apa yang mereka sepatutnya tahu ataupun pelajari di umur mereka. Jadi kita panggil anak yang bijak-bijak ni kita panggil sebagai genius. Okey, satu lagi penggunaan genius yang penggunaan sebenar dia lah adalah untuk tokoh-tokoh yang memberi sumbangan yang besar dan sumbangan yang tertinggi dalam bidang mereka. Yang ini the typical genius lah. Biasanya orang letak nama Einstein, orang letak nama Leonardo da Vinci, kalau orang Islam Al-Khwarizmi dan sebagainya. Jadi ini adalah genius yang boleh dikatakan the real genius lah, ataupun tokoh genius. Malangnya kita menggunakan istilah yang sama untuk menghuraikan kedua-dua kumpulan ini. Jadi ini adalah salah faham yang besar dalam masyarakat lah. Jadi dia gunakan istilah
Boleh, tetapi dia membawa kepada kekeliruan sebab dua perkara yang berbeza. Contohnya, contoh yang very silly lah, butter dengan butterfly. Jadi dua benda yang berbeza, tetapi dia menggunakan perkataan yang sama. Mentega Jadi jadi dia ada jadi orang akan menganggap ada kaitan di situ. Maksudnya pelajar yang prodigi, bila dewasa kita kan expect mereka jadi genius yang dewasa macam tokoh-tokoh tadi. Okey, dan sebaliknya mereka menganggap bahawa tokoh-tokoh yang genius tadi asalnya mereka adalah child prodigy. Tapi sebenarnya ini bukan berlaku 100%. Ada daripada genius-genius tu datang daripada keluarga miskin. Ada daripada keluarga yang tak terpelajar. Ada ramai yang lahir dalam keadaan yang mereka lahir bukan di bandar-bandar tapi di kampung-kampung, dan mereka ni late bloomer. Mereka mendapat pendidikan pada umur yang mereka bukan mendapat pendidikan awal yang tinggi contohnya. Jadi mereka ni late bloomer. Jadi ada macam-macam jenis orang yang later on become adult genius lah ataupun tokoh genius tadi. Jadi bila masyarakat dia terkeliru antara dua perkara ni, jadi dia akan meletakkan satu pressure ataupun tekanan yang tak sepatutnya diletakkan kepada anak-anak yang pintar. Jadi kalau saya boleh promote satu idea ialah untuk anak-anak ni maybe kita carilah istilah yang lain. Kalau dalam bahasa Inggeris ada istilah child prodigy. Tapi dalam bahasa Melayu saya tak tahulah. Jadi bila kita gunakan anak genius, dia seakan-akan idea tu disamakan dengan tokoh-tokoh genius yang dewasa tadi. Jadi inilah salah satu sebab. Walaupun istilah tu nampak seperti kecil, tetapi ini bagi saya satu yang mengganggulah tangkapan masyarakat. So kita tukarlah, maksudnya daripada guna genius untuk anak-anak yang kecil ni, kita guna benda lain sebab dia orang pintar, so genius pintar. Tak ada. Okey, jadi kita sebelum kita nak meneruskan, kita nak bagi tahu bahawa podcast ini alhamdulillah terima kasih banyak ditaja oleh Pandai Apps. Jadi Pandai Apps adalah syarikat yang menajalah podcast ini, dan Pandai Apps adalah satu aplikasi di mana kalau anda ada anak-anak yang kerjanya duk scroll TikTok, lepas tu sekejap Baby Shark sekarang, lepas tu sekejap sekarang ni apa benda, macam-macam lah jenis yang diorang tengok jump scare, Five Nights at Freddy's lah, apalah, duk scroll benda-benda tu. Anda kena tukar. Anda pastikan anda install Pandai Apps, di mana ia adalah satu aplikasi yang anda boleh belajar dalam smartphone anda. Dalam itu ada macam-macam, ada quiz ya, ada quiz battle. Kita boleh battle, maksudnya jawab quiz yang paling cepat dengan budak-budak. Saya jawab quiz quiz battle ni, ya Allah, budak-budak lagi pandai daripada kita. Tak tahu dia orang hafal jawapan, tapi punyalah cepat, tapi memang sangat-sangat seronok. Jadi dapatkan Pandai Apps, boleh download di Play Store dan App Store. Okey, kita nak lanjutkan perbincangan kita sikit. Okay, tadi kita dah cerita pasal genius ni lah. Okey, sekarang kita nak tanyalah kepada Encik Suhaimi ni, maksudnya pengalaman yang betul-betul hands on lah, yang betul-betul maksudnya macam budak-budak genius ni biasanya diorang macam mana PA diorang ni? Okey, ataupun budak prodigy lah. Tak apalah, untuk podcast ni kita gunalah genius. Okey, tapi mungkin di luar nanti kita ubah lah. Budak-budak yang pandai lain macam ni, diorang biasa ada satu PA tau. Dan mungkin susah kita nak connect. Walaupun pakcik-pakcik pun kadang susah nak connect dengan budak-budak yang pandai lain macam ni. Jadi biasanya macam mana ciri-ciri diorang, PA diorang ni? Okey. Setelah berinteraksi dengan ramai pelajar-pelajar ataupun kanak-kanak yang dianggap sebagai prodigy lah ataupun genius, saya dapati bahawa kita sebagai masyarakat, sebagai adult, kita kena treat mereka dan kita kena tanggap mereka sebagai manusia biasa. Jadi manusia biasa maksudnya mereka mempunyai banyak aspek. Contohnya orang dewasa pun kita ada banyak sifat-sifat yang berbeza. Jadi anak-anak ini mereka ada banyak aspek kehidupan, tetapi mereka lebih dalam satu perkara, iaitu dari segi intelektual ataupun dari segi mental mereka mungkin lebih jauh. Tetapi mungkin ada beberapa aspek
Maksudnya manusia ni dia kompleks, dia ada banyak aspek. Dia ada aspek spiritual, dia ada aspek psikologi, dia ada aspek fizikal dan sebagainya, dan mungkin ada kekurangan. Jadi dia macam pelajar biasalah. Kalau pelajar tu dia bukan pandai, contohnya dia pandai main sukan contohnya, tapi kita tak tengok, kita tak rasa sangat kenapa dia terror main sukan, tetapi dia orang tak tengok kepada sifat-sifat yang lain sangat. Tapi untuk pelajar-pelajar genius ni dia ada extra scrutiny tu. Maksudnya dia pandai, tapi orang akan persoalkan kenapa dia pandai tetapi dia ada masalah untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat. Jadi dia ada extra scrutiny. Jadi sebagai orang dewasa dan sebagai ahli masyarakat lah, jadi kita mesti perbetulkan tanggapan. Ya betul, pelajar ni dia pintar, dia mempunyai kebolehan di dalam bidang-bidang yang tertentu. Bukan dia pandai semua benda. Kalau dia pandai matematik, dia pandai dari segi bahasa, dia pandai. Tetapi dalam kepandaian dia itu, dia ada beberapa aspek yang dia mungkin kekurangan dan kita perlu baiki. Jadi sebab saya dah jumpa ramai, jadi kebanyakan orang mungkin dia pernah jumpa bilangan yang kecil. Jadi mereka melihat sebagai sesuatu yang pelik ataupun sesuatu yang rare. Jadi apa ciri-ciri yang biasalah paling banyak budak genius ni ada? Contohnya bila dia tengok kertas tu dia terus macam apa, photographic memory dia boleh scan imbas ni. So, boleh kata semua genius dia ada kemahiran otak untuk aritmetik, untuk ingat benda ke? Sebab biasa kalau kita nak tahu genius ke tak, ada beberapa pertandingan, contohnya pertandingan menghafal nombor pi. Ada yang boleh hafal 3.142, itu je lah takat aku. Kau memang tak genius. Ada yang boleh hafal sampai 20,000, ada ratus-ratus ribu. Ya Allah, baik kau hafal Quran. Bagus lah, tapi bagus. Tak nak komen berlebih kan. Dia orang boleh ada penghafalan yang sangat-sangat hebat. Jadi itu ke kelebihan orang genius? Dia boleh hafal buku itu ke? Dia berbeza. Setiap pelajar-pelajar genius ni dia genius in their own special way lah. Tapi kita boleh mengkategorikan kebolehan mereka. Ada seperti mana yang Aziz cakap tadi, mereka mempunyai memori yang luar biasa. Maksudnya mereka boleh mengingat. Mungkin pi itu bagi mereka dia tak tahu pun apa sifat bagi nombor pi itu, tetapi dia menghafal urutan nombor tersebut sampai ke 1,000, 2,000, 10,000 dan sebagainya. This is purely exercise of memory lah. Okay. Ada pelajar dia mempunyai kebolehan matematik, dia lain pula. Jangan kita kata pi itu dia matematik. Pi yang menghafal pi itu bukan buat matematik, itu menghafal urutan nombor tersebut. Dia mempunyai kebolehan matematik. Ada pelajar-pelajar yang pada umur yang muda dia boleh tulis cerpen, dia boleh tulis short story. Dan pada umur dia sampai 8 tahun dia boleh menulis satu, kalau nak kata novel panjang sangat lah, dia boleh tulis cerita yang panjang, 50 muka surat ke 80 muka surat contohnya. Jadi genius ni dia berbeza-beza, dan seperti mana mereka berbeza dalam kebolehan mental dan intelektual mereka juga berbeza dari segi sifat. Kita jangan stereotype mereka, cakap kalau pelajar genius ni dia mesti pendiam. Saya pernah tengok genius yang very extroverted, ataupun genius dia tak suka bersukan. Saya pernah tengok pelajar yang sangat-sangat pintar, tetapi dia mewakili negeri dan mewakili daerah dalam olahraga. Ada pelajar-pelajar macam ni. Jadi ini juga tanggapan masyarakat yang kena perbetulkan. Jangan stereotype. Kadang-kadang kita tengok 2-3 contoh pelajar-pelajar yang kononnya ditonjolkan sebagai genius, dan kita generalize kepada semua pelajar. Tidak. Ada ramai pelajar yang mempunyai kebolehan luar biasa dan mereka unik, mereka mempunyai kebolehan yang berbeza. Lagi satu, media. Kadang-kadang kalau dia portray genius dalam TV, mesti bermasalah lah. Kalau Alan Turing ke A Beautiful Mind siapa? John Nash ke? Kalau genius ni dia akan portray sebagai seorang yang absent minded, seorang yang ada masalah mental. Tapi itu sebab itu adalah filem Hollywood. Jadi siapa nak tengok filem pasal genius yang normal? Jadi dia tunjuklah dengan sifat-sifat yang eccentric. Tapi sebenarnya genius come in all shapes and sizes and properties lah. Jadi ada yang normal macam orang biasa lah. Okay, tadi ada sebut pasal media. Okay, sekarang barulah kita nak masuk kepada antara poin utama kita.
dalam podcast kali ini itu kita nak bincang macam mana sebenarnya anak-anak genius ni dipotretkan ataupun ditunjukkan dalam media dan kesan dia satunya kepada negara. Okay, tak, sebelum tu lah kenapa perbincangan pasal genius ni penting, kita nak bumikan sikit secara teorinya lagi. Ada satu tanggapan, ada satu teori lah yang dia kata sebenarnya dunia ini, bumi kita ni dia digerakkan oleh genius. Kalau kita baca buku sejarah, kita akan baca pasal nama-nama, betul? Betul. Kita akan baca pasal nama-nama. Nama-nama ada berbilion-bilion, tetapi yang dirakam, yang dipilih dalam buku sejarah hanya ada dah puluh-puluh macam tu. Diorang ni special. Jadi ada yang kata bahawa sebenarnya kita nak bagi Malaysia ni lagi maju, tak ada lain, kita kena tunggu genius lahir. Kalau genius lahir dekat Malaysia dan diorang berjaya menjadi hebat macam Einstein, dia buat revolusi kuantum, dia buat revolusi relativity, hebat macam Hawking, hebat macam Newton, dia buat revolusi Newton. Dia mengubah terus, revolusi ini datang daripada beberapa nama-nama genius. Jadi dia kata orang-orang biasa macam kita ni, teori bahawa dunia ini digerakkan genius. Orang-orang biasa macam kita ni, kita ikut je, kita ikut ilmu. Genius dia orang akan mampu untuk ubah ilmu dunia berubah kepada kemajuan yang lebih tinggi. Kita tak boleh nak buat, kita kena tunggu genius. Jadi pelik lah pula apa nama hidup macam tu kan. Okay, macam mana nak maju? Tunggu genius lahir. Di mana-mana lah dia buat 100 tahun satu ke. Okay, itu adalah antara teori kenapa kita kena jaga genius elok-elok dan pastikan genius boleh lahir. Pandangan, betul ke teori yang macam tu? Okey, saya nak petik. Ini satu soalan yang sangat-sangat bagus. Pada abad yang ke-19 ada diutarakan satu teori yang dipanggil Great Man Theory. Ini adalah satu teori sejarah. Kalau kita baca buku-buku sejarah yang lama ni pada abad yang ke-19 lah. Jadi teori ataupun cara mereka memberi naratif sejarah adalah mengikut Great Man Theory, di mana sejarah dunia ini daripada dulu dan sekarang digerakkan atau dicetuskan oleh a small group of people. Sama ada mereka ni sangat-sangat berani, mereka ni sangat-sangat bijak dalam kepimpinan, ataupun mereka ni sangat bijak dalam beberapa subjek. Jadi ini menyebabkan dunia ni berubah. Contohnya seperti nama-nama yang kita sebut tadilah. Contohnya seperti kenapa sains maju pada abad yang ke-17 contohnya lah. Sebab ada Newton. Kenapa berlakunya perkembangan falsafah di Greek? Sebab adanya Aristotle, Plato dan sebagainya. Kenapa ada geometri Greek? Sebab ada Euclid. Jadi nama-nama ini yang dirakam sejarah. Okey, ini adalah cara berfikir sejarah menggunakan Great Man Theory. Walau bagaimanapun teori ini makin lama semakin kita dibang lah, ataupun kita tidak menggunakan pemikiran seperti ini, sebab kita tahu bahawa apa-apa perubahan besar dalam dunia ini adalah usaha kolektif, dan genius-genius ini bukan mereka yang ubah, tapi mereka ni adalah sebagai ikon yang mewakili sekumpulan manusia yang buat perubahan tersebut. Contohnya Einstein. Jadi Einstein pada awal abad yang ke-20, dia membuat penemuan-penemuan dan perubahan-perubahan besar dalam bidang fizik. Tapi bukan Einstein seorang. Ada ratusan malah ribuan lagi ahli fizik yang orang tak kenal. Orang fizik kenal lah, tapi orang biasa tak kenal. Tapi kita gunakan Einstein sebagai ikon untuk mewakili perkembangan pesat bidang fizik pada awal abad yang ke-20. Einstein sendiri adalah genius dan membuat penemuan yang besar, tapi bukan semua penemuan datang dari Einstein. Betul. Sama juga bukannya semua penemuan, kalau kita cakap mengenai Islamic Golden Age, semua penemuan matematik oleh Al-Khwarizmi. Di sekitar dia ada ribuan lagi ahli matematik, ahli sains yang memberi sumbangan yang besar kepada dunia. Jadi ini satu lagi salah faham masyarakat. Jadi kena tunggu genius, kena tunggu great man datang dulu baru sejarah akan berubah. Tak boleh nak buat apa. Tapi dalam dunia that's not how it happen. Contohnya dalam bidang sains ataupun matematik sekalipun, sumbangan bukannya datang oleh seorang genius datang dan merubah dan membuktikan semua teorem. Macam mana dengan Nobel Prize? Jadi anugerah Nobel ini adalah anugerah yang diberikan kepada satu ataupun dua, paling-paling ramai pun tiga lah kot. Tiga maksudnya saintis-saintis yang paling hebat dalam tahun tersebut lah. Jadi maksudnya dia kata seolah-olahnya sains ni
ilmu digerakkan oleh maksudnya pemenang hadiah Nobel anugerah tersebut. Nobel ni. Macam mana sekarang masih ada lagi? Bidang fizik terbahagi kepada puluhan bidang yang besar. Matematik, dalam matematik subject classification, ni klasifikasi yang rasmi, ada 64 bidang matematik. Jadi setiap bidang matematik itu terbahagi kepada sub-bidang dan sub-bidang yang lain. Dan setiap bidang ini ada tokohnya, ada geniusnya, ada ahli-ahli matematiknya. Cuma anugerah-anugerah seperti Nobel ataupun dalam matematik kita ada panggil anugerah Fields ataupun Fields Medal. Jadi ini diberikan kepada bilangan orang yang sedikit. Jadi ada banyaklah consideration dia. Contohnya dia ada sumbangan tu yang memberi impak terbesar contohnya, ataupun banyak lagi lah consideration. Sometimes the consideration is political also. Kita tak dapat nafikan. Obama kan Obama for Nobel Peace Prize itu salah satu contoh lah. Jadi tapi sebenarnya sumbangan manusia walaupun dalam bidang seperti matematik dan fizik digerakkan oleh kolektif, bukan ramai. oleh small Contoh number. macam penemuan hari tu, penemuan gravitational, ada jumpa gelombang graviti black hole. Adalah pemenang Nobel Prize ni 3 orang, tapi yang dalam ribu-ribu saintis dalam jurnal tu ada a few, maksudnya saintis-saintis Malaysia pun. Dr. Nur Hafizah tak silapnya, maksudnya memang ada. So maksudnya sains ini sepatutnya adalah kolektif, macam yang Cik Sohaimin cakap tadi. Okey, satu pasal media tadi, kita masuk pada media. Okey, sebenarnya kan kalau kita fikir balik, bila contoh berita-berita ataupun apa-apa sajalah social media ke, bila diorang cover cerita pasal anak-anak genius yang muda-muda lagi dah punya hebat, boleh hafal macam-macam, baca politik lah apa bagai, apa sebenarnya masyarakat punya dapatan daripada video tu adalah masyarakat kata, oh, I'm not him. Aku bukan genius ni. Okay. So bila kita tengok media semua yang cerita pasal genius-genius matematik Melayu ke apa ke, masyarakat dapatan dia adalah, oh, aku memang confirm tak power macam dia ni. Waktu aku kecil aku duk makan crayon kan. Dia pergi guna crayon, dia pergi buat apa nama relativity theory contohnya lah kan. Oh, aku tak boleh jadi dia. Jadi biar dia genius buat kerja genius, aku jadilah aku rakyat marhai ni. Itu adalah falsafah medianya. Okey, jadi adakah maksudnya cara kita menampilkan anak-anak genius dalam media yang kita dah ada pengalaman puluhan tahun kot, kita tengok macam mana anak-anak genius ini ditayangkan dalam media. Jadi apa pandangan Encik Suhaimi? Adakah maksudnya anak-anak genius ni kena ditayang dalam media? Macam mana cara dia? Okey. Pada pendapat saya lah, kita tonjolkan apa-apa berita baik dalam negara kita, terutamanya dari segi pendidikan. Sebab ada sangat banyak berita-berita yang negatif mengenai bidang ini, pendidikan. Jadi adanya pelajar-pelajar genius ini sedikit sebanyak dia memberikan berita baik lah. Walaupun dia bukannya produk sistem pendidikan, tetapi orang nak dengar apakah kejayaan-kejayaan di dalam sistem pendidikan. So I'm all for giving publicity kepada pelajar-pelajar ataupun anak-anak yang mempunyai kebolehan yang sangat tinggi ini. Walau bagaimanapun, okay, seperti mana saya cerita tadilah, jangan kita salah faham bahawa genius ini adalah setara dengan genius yang kita panggil great man atau great woman tadi. Jadi kita jangan letakkan tekanan yang ataupun expectation yang tak kena kepada mereka. Contohnya, dia boleh buat soalan persamaan kuadratik waktu dia berumur 10 tahun. Jadi kita expect dia untuk menjadi seorang genius mathematician pada 30 tahun akan datang. Genius ini yang pada level kanak-kanak ini mereka mempunyai potensi yang tinggi. Tetapi mereka juga manusia biasa. Mungkin mereka tak nak belajar bidang tu. Ada orang tanya saya, kenapa awak belajar matematik sampai sarjana muda sahaja? Kenapa tak sambung pembelajaran? Sebab saya tak nak. Itu bukan benda yang saya nak untuk kehidupan ini. Saya memilih jalan yang lain. Jadi genius-genius ni sama juga. Jangan kita kata, dulu waktu kecil pandai sains, pandai matematik. Kenapa tak jadi saintis? Kenapa tak jadi mathematician? Jadi itu adalah hidup mereka. Dan kita kena treat mereka sebagai manusia biasa yang mempunyai kehendak, yang mempunyai impian masing-masing yang mungkin berbeza dengan pandangan masyarakat. Lagi satu, great man theory tadi. Kita tonjolkan mereka ini
kita dalam kita menonjolkan pelajar-pelajar yang genius ini, kita tonjolkan yang positif. Apa pencapaian mereka, tetapi pada masa yang sama kita jangan menggunakan great man theory lah. Maksudnya dia ni lah yang akan merubah mengubah dunia pada masa akan datang. Don't put such a pressure on them. Dan kita tak nak juga orang yang baca tu rasa, oh dia genius, jadi biarlah dia buat kerja. Saya bukan genius. Jadi kita tak nak efek ni berada bila orang membaca mengenai media, mengenai news-news lah, mengenai pelajar genius. Jadi pihak media ataupun kita-kita lah, social media yang membawa naratif pelajar-pelajar genius ini. Jadi saya faham kita kadang-kadang nak clickbait, jadi kita ambil berita-berita yang negatif, kita tonjolkan. Jadi that's normal lah, kita nak views, kita nak sebagainya. Tapi kita kena bertanggungjawab sebelum dipertanggungjawabkan. Kita membawa naratif yang baik dan supaya dia dapat inspire masyarakat. Jadi saya simple saja. I am very pendapat saya dalam bidang ni very simple. Jadi mereka ni boleh ditonjolkan sebagai role model dalam masyarakat, tapi speak to the truth lah. Jangan kita tonjolkan what they are not. Clickbait ni dia ada clickbait hasanah, dia ada clickbait sayyi'ah. Macam bid'ah jugalah. Ada bid'ah baik, bid'ah buruk kan. Sebagai pengamal media kadang kena guna juga clickbait. Cakap pasal media tadi tu, sebagai pengamal media lah, antara benda yang saya nampak adalah, maksudnya macam mana berita pasal genius ini ditampilkan kepada kita adalah, ini masalah dia adalah dia ditampilkan dia sebagai individu orang. Maksudnya dia tunjuk, siapa genius tahun ni, ini adalah genius tahun ni. Siapa top 10 SPM tahun ni, ini adalah top 10 SPM tahun ni. Contohlah. Yang tak berlaku adalah, dan saya sangat-sangat sedih lah dia cuba untuk mengubah isu ni adalah, kita tak cerita pasal idea genius tu. Macam kita cerita, ini dapat profesor ni dapat anugerah. So tunjuklah berita dia dapat anugerah. Tanya dapat anugerah apa benda? Apa idea dia yang buat dia dapat anugerah? Isunya adalah, kenapa tak berjaya untuk buat berita-berita macam ni adalah sebab jurnalis kita, ataupun aku pula macam panel kan, tak apa ni nak cerita ni, bengang ni. Jurnalis kita ataupun wartawan kita, dia sendiri tak berkualiti lah, kita boleh kata. Maksudnya dia tak faham kalau dia baca apa benda yang kau buat ni. Tak apalah, terima kasih lah. Aku cerita pasal saintis bagus. Jadi dia tak berjaya untuk menampilkan berita apa benda yang dia orang buat, apa idea dia. So idea dia tak sampai kepada masyarakat, yang sampai adalah individu. Dia ni power. So kenapa dia power? Sebab dia power lah. So aku tak boleh jadi macam dia. Macam mana pula dengan anak-anak? Contoh tadi, maksudnya kita perlu tonjolkan anak-anak genius ni, tapi masalah dengan bila kita tonjolkan budak-budak adalah diorang akan rasa anxiety. Diorang akan rasa macam stres, macam masyarakat ada tanggungan yang berat ke atas diri mereka. Jadi betul ke kita sepatutnya kita nak tunjukkan anak-anak genius ni, kita nak bawa pergi macam macam dekat zoo sarkas kan, ada freak show contoh, tapi freak show ini budak yang terlampau pandai, jadi macam tu, jadi macam zoo. Jadi macam mana media nak tunjukkan anak-anak yang pandai ni? Terima kasih. Jadi ni soalan yang sangat relevan lah kepada perbincangan kita. Yang pertama saya nak komen lah, betul kita tonjolkan, dan saya pun cakap tadi, kita kena tonjolkan any success story, any pencapaian yang cemerlang dan impresif di dalam masyarakat, kita tonjolkan. Dan saya setuju dengan Haziq, kita tonjolkan selain daripada tokoh, tonjolkan idea sekali. Tetapi kembali kepada cerita mengenai kanak-kanak yang dianggap genius. Kanak-kanak yang dianggap genius ni beza dengan saintis dan mathematician dan genius dewasa ni adalah, genius mereka adalah relatif kepada umur mereka. Jadi contohnya kalau di umur 8 tahun dia buat sesuatu, contoh dia selesaikan persamaan kuadratik, jadi itu adalah impresif dan boleh dianggap genius. Tetapi beberapa tahun lepas itu benda tu dah jadi normal, dia dah tidak jadi sesuatu yang impresif. Ini berbeza dengan saintis yang membuat penemuan-penemuan besar lah.
Itu tidak bergantung kepada umur. Tetapi genius pada peringkat muda ni dia always macam itu. Sebab dia genius sebab dia laju daripada orang lain. Jadi ada parent datang kat saya, dia kata anak saya umur 12 tahun dah belajar A-level, umur 11 tahun dah belajar quantum mechanics. Ya, bagus, kita kena galakkan mereka, tetapi dia relatif kepada umur mereka. Sampai beberapa tahun, benda yang mereka tahu pada umur itu dianggap normal. Semua orang dah belajar di sekolah. Jadi kembali kepada persoalan tadilah. Jadi untuk anak-anak ini kita nak tonjolkan, kita tak boleh nak tonjolkan idea dia lah, sebab idea-idea tu bukannya idea-idea yang original. Jadi kita kena tonjolkan mengenai pelajar tu. Jadi first of all, kena tak tonjolkan? Kena tak tonjolkan? Saya rasa boleh kita tonjolkan sebagai role model. Tetapi jangan cerita benda yang tak betul ataupun exaggerate, ataupun kita memberi pressure ataupun expectation yang tidak sepatutnya kepada pelajar tersebut. Itu sahaja. Jadi tanggungjawab media, ya, tonjolkan pelajar ini adalah satu role model yang baik untuk masyarakat. Tetapi itulah, maknanya kalau kita bercakap benar, dia sampai ke situ sahaja. Bukan dengan memberi expectation ataupun tekanan kepada pelajar tersebut. Sebab mereka ni kanak-kanak. Mereka ada psychological aspek, ya. Jadi bila kita tengok kadang-kadang bila keluar news mengenai kanak-kanak, kita pun kadang-kadang kalau nama kita orang dalam social media kan, orang mengutuk ataupun bercakap benda yang negatif, kita sebagai orang dewasa pun kita rasa terguris. Cuba bayangkan kanak-kanak yang dikomen oleh satu Malaysia. Jadi bagaimana perasaan mereka? Adakah mereka mempunyai kesediaan psikologi untuk melalui yang sedemikian? Walaupun dia genius, tetapi dia adalah kanak-kanak biasa, macam juga anak-anak yang biasa ni. Okay, itu media. Okay, sekarang kita masuk ke persoalan yang dia agak sensitif sikit. Okay, iaitu kita nak tanya, okay, kalau media maksudnya ada cara nak handle budak-budak yang pandai lain macam ni, darjah 1 dah masuk tingkatan 1 ke apa ke, ataupun budak form 1 dah masuk universiti. Okay, macam ni sekarang, macam ni macam mana perlu tak kita, maksudnya kita kumpulkan budak-budak genius ni dalam satu institusi budak-budak genius, apa Xavier School for Gifted Student macam tu lah. Tu X-Men maksudnya kita kumpulkan dia orang, kita tak okay sekolah ni special, so budak masyarakat tengok kenapa sekolah tu special, ini sekolah budak-budak genius. Lepas tu dia macam bercahaya tau, wah sekolah budak-budak yang paling genius dalam Malaysia, semua top-top otak-otak terpower budak-budak Malaysia kumpul dekat situ. Jadi apa yang akan berlaku kemudian adalah masyarakat akan teropong dengan sangat-sangat kritikal. Menjadi tak budak-budak ni? Apa jadi dengan budak-budak genius ni? Jadi itu masalah dia. Ataupun macam mana, perlukah kita buat institusi untuk budak-budak genius? Kita kumpul satu tempat, satu camp. Dalam arti kata lain, kita jadikan mereka ni mutant. Mutant. Okey. Pendapat saya baguslah. Pendapat saya bagus. Okey. Sebab pelajar-pelajar yang genius kadang-kala mereka memerlukan resources ataupun sumber yang berbeza. Sumber tu daripada segi sistem yang berbeza. Contohnya dia seorang yang sangat advance tetapi dalam satu topik saja. Dia sangat advance dalam matematik. Jadi kalau dia dah lalui sistem biasa, dia mungkin bosan. Okey, jadi dia memerlukan satu sistem yang berbeza. Satu lagi adalah sumber daripada segi pakar lah, kepakaran yang dapat memberi yang boleh handle pelajar tersebut lah. Contohnya kalau pelajar ni dia cemerlang dalam bidang fizik dan sebagainya, dan dia dah belajar dah silibus fizik sampai habis pada umur yang muda, jadi what's next? Adakah perlu bawa dia pergi ke makmal penyelidikan ke, ataupun ajar dia fizik di peringkat universiti ke? Jadi pakar yang boleh make the call lah, so to speak. Jadi tempat-tempat ini dia tak ada di banyak tempat. Jadi ada rasionalnya untuk kita bawa mereka di bawah satu institusi, dan ini dah pun dibuatlah di Malaysia melalui beberapa usaha lah, antaranya program Permata dan sebagainya. Jadi ini adalah usaha yang baik. Terlibat secara langsung? Saya tak terlibat secara langsung, tapi saya banyak buat program lah yang membabitkan pelajar-pelajar daripada Permata.
Jadi ada keperluan lah untuk diorang ni kumpul macam sekolah. Saya rasa perlu sebab kadang-kadang ibu bapa sendiri tak dapat nak pimpin dan kadang-kadang ibu bapa dia terima advice anak dia cemerlang tapi dia terima advice yang tak betul sebab dia tidak mempunyai circle, dalam circle mereka tidak ada pakar-pakar yang memberi advice yang sebenar. Jadi tempat ini bukannya untuk nak jadikan satu sekolah yang elit, seakan-akan mereka ni so-called mutant lah, mereka berbeza, dan bukannya kita nak lebihkan mereka daripada pelajar lain, tidak. Jadi mereka melalui sistem pendidikan, tetapi sistem pendidikan di tempat yang khas ini mungkin lebih personalised, mungkin lebih differentiated, mungkin lebih accelerated. Jadi saya rasa ada keperluan lah untuk tempat-tempat ataupun institusi sebegini diadakan. Cuma mungkin dia punya cons dia adalah masyarakat akan lebih scrutinize lah. Masyarakat akan lebih kritikal dengan sekolah ni. Okay, jadi apa budak-budak yang keluar daripada sekolah yang special ni kan. Betul. Jadi mungkin tambah stres lah kot pada diri. Tapi saya rasa itu salah masyarakat. Kita tak patut salahkan institusi tersebut. Sebab institusi tersebut dia buat apa yang terbaik pada pandangan mereka untuk pelajar-pelajar tersebut. Dan pelajar-pelajar ini dia adalah contohnya kita tidak ada kontroversi kalau kita buat sekolah khas untuk pelajar-pelajar yang disleksik, untuk pelajar-pelajar yang ada autism. Sebab apa? Kita lihat dia sebagai satu keistimewaan. Pelajar yang gifted ni juga adalah satu keistimewaan di mana mereka memerlukan satu sistem. Kalau mereka nak thrive lah, mereka masuk sekolah biasa pun tidak ada masalah. Jadi, betul lah, ada orang ni OKU lah. Kelainan upaya lah. Kelainan upaya dalam erti so, kata. So ini OKU lah ni. Kelainan upaya. Saya tak ada, saya pelajar normal. Yang boleh park dekat special dah. Boleh pelik soalan. Okay, jadi lah, mungkin kita dah sampai ke kiranya motivasi utama lah kenapa saya buat podcast. Tajuk ni adalah sebab saya jumpa satu konten lah kat YouTube konten kat YouTube tu tajuk Top 5 Genius Gagal Malaysia. Dia pergi letak nama-nama juta bayar orang tengok. So maksudnya dia mendapat satu ni lah interest daripada masyarakat. Maksudnya dia orang pernah viral, dia orang pernah mendapat kini perhatian masyarakat nak tahu dia orang jadi apa, jadi profesor ke, jadi pemenang anugerah Nobel ke. Tadi berbuat pula top 5 genius gagal Malaysia. Saya janganlah tengok video tu tapi sangat-sangat negatif lah. Lebih kurangnya dia nak kata dulu budak-budak yang hebat tapi lepas tu jadi pelik-pelik. Okay, jadi apa pandangan lah kan, maksudnya macam mana masyarakat boleh capai tahap macam tu dan apa yang kita nak buat untuk ubah contohnya. Okay, sebelum saya jawab, saya nak cakap saya sebenarnya faham kenapa orang buat konten-konten sedemikian. Dia clickbait. Okay, dia boleh jadi viral. Saya clickbait Okay, clickbait baik lah. Dia clickbait jahat. Oh, jahat. Okay, sorry. Ini Arabic kena brush up sikit. Jadi orang suka tengok benda yang kontroversi, benda yang negatif. Sebabnya bila kita tengok orang dalam orang mengalami sesuatu benda yang negatif, we feel better about ourselves. Apa istilah dia? Schadenfreude. Jadi we get pleasure by other people's misfortune. Jadi saya faham kenapa orang buat. Tetapi pendapat saya lah, my very very humble opinion, kita elakkanlah sebab dia memburukkan tanggapan masyarakat terhadap genius. Dalam masyarakat dah salah faham dah. Dia ingat pelajar-pelajar yang genius akan jadi dewasa yang genius dan seakan-akan jalan karier mereka sangat terhad. You either jadi profesor ataupun jadi unicorn company punya founder. Seakan-akan benda tu sebab kita nampak sikit je, kita nampak Bill Gates, kita nampak Mark Zuckerberg, kita nampak Einstein. Betul. Jadi kita anggap pelajar-pelajar ni kena jadi macam tu, kalau tidak mereka gagal. Jadi dah lah salah faham masyarakat ni dah teruk, dah salah. Okay? Kemudian kita percaya pula kepada great man theory tadi bahawa genius ni dia akan merubah segala-galanya, sedangkan apa-apa perkembangan pun berlaku secara kolektif, baik dalam bidang sains, baik dalam apa jua bidang. Jadi cadangan saya lah, my very very humble opinion, yang saya rasa orang tak terima pun, konten-konten untuk pelajar-pelajar genius ini kita kena moderate. Moderate tu bukannya maksudnya kita censor, tidak. Tapi kita kena cakap, yes, mereka ni anak-anak yang pintar,
mereka adalah role model kepada masyarakat, mereka mempunyai potensi yang tinggi, full stop. Okay? Bukannya letakkan pressure dan sebagainya. Dan kita cakap mengenai so-called genius gagal itulah. Saya boleh cakap dekat sini, saya ada experience directly lah dengan mungkin ada beberapa nama yang selalu disebutkan di dalam list-list sedemikian. I don't want to name names. Okay? Jadi saya ada pengalaman yang terus. Mereka ni manusia biasa. Betul. Okay? Mereka ni manusia yang mungkin pernah buat kesilapan, yang mungkin dalam kehidupan mereka melalui pelbagai jenis kesusahan yang kita mungkin tak faham. Jadi perlu tak mereka dah jatuh, kita sepak lagi. Jadi kita kurangkanlah konten-konten sedemikian kerana kita kena bertanggungjawab. Jika tidak, kita akan dipertanggungjawabkan. So we have to be careful lah. Jadi satu mungkin sebelum kita pergi ke tak tahulah ada QA kita mungkin dalam 5 minit terakhir kita buka, tapi kita nak praktikal sikit lah. Mungkin kat sini ada mak ayah yang nak anak-anaknya pandai ataupun genius lah lebih kurangnya. Jadi apa caranya mungkin untuk dapatkan, maksudnya secara praktikalnya untuk membina anak-anak genius ni? Dengan kata lain, orang kata kadang anak-anak ni genius of course lah daripada pemakanan, dia jadi darah daging kita. Jadi Encik Suhaimi dulu kecil-kecil makan apa? Sekarang makan apa yang jadi genius ni? Dia cakap normal food. Normal food. Okay, tapi genius ni boleh kata lebih kurangnya adalah dia memang gifted ke ataupun somewhere along the line yang ada berlaku development? Ada nature dan nurture, ada dua-dua. Of course, ada pelajar yang lahir dengan bakat yang semula jadilah, innate talent, tetapi dia tidak ke mana tanpa nurture lah, dan perlu ada input daripada yang awal-awal lagi sebelum masuk sekolah, daripada ibu bapa. Jadi ibu bapa tu memainkan peranan yang besar lah, sama ada anak itu boleh mencapai potensi yang maksimum ataupun tidak. First is parent. Kemudian barulah kita boleh cerita mengenai nak buat special school ke, nak belajar dengan profesor, itu semua kemudian. Okay? So start dengan ibu bapa lah. Dan ibu bapa ni dia kena mendapat advice yang betul lah. Fortunately dalam internet dalam tu ada banyak resources untuk pelajar-pelajar yang gifted. Tapi kena cari keyword yang betul lah. Keyword dia gifted and talented student. Ini adalah istilah yang diguna pakai untuk orang di dalam industri ini. Unfortunately pula ada banyak perkara-perkara yang itulah, ada banyak konten-konten yang kurang tepat. Jadi kita kena bijaklah dalam memilih konten-konten ataupun sumber-sumber yang terbaik untuk anak kita. Baik, jadi sebelum kita mungkin pergi ke pengakhiran, mungkin kita nak buka to the floor kalau ada apa-apa soalan. Sila. Ada mikrofon ke? Cerita. Ini. Dan ada lagi soalan? Mungkin boleh terus bagi mikrofon. Tes. Yeah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, pertama sekali saya nak ucapkan tahniah kepada Encik Ajar, Encik Hafiz kerana betul lah tu, betul. Kerana mendapat anugerah belia influencer. Terima kasih. Dan saya merupakan salah seorang peminat Ajar sejak daripada zaman sebelum Ajar mendapat sambutan sehingga hari ini. Saya merupakan antara member Ajar terawal. Terima kasih. Okey. Dan jika saya nak tujukan soalan kepada Dr. Encik Suhaimi. Encik Suhaimi. Okey. Seperti tanda Encik Suhaimi ada cakap tentang kita sebagai ibu bapa. Saya bukan ibu bapa lah, tapi saya mewakili lah kepada ibu bapa. Selain daripada kita nak support anak-anak untuk bagi dorongan positif ataupun lain mereka seperti orang normal. Tapi jika ibu bapa yang bukan background orang kampung, bukan background yang SPM pun tak mampu nak ambil, tapi mendapat anak yang genius, dan mereka nak bantu anak genius untuk berjaya dalam bidang yang mereka ceburi,
Tapi masalahnya anak tersebut tak dapat hanya mampu pergi ke sekolah biasa yang punya sistem pendidikan yang sama macam orang lain. Dan macam Encik pernah cakap, budak-budak engineer ni dia akan cepat bosan. Jadi kalau tadi saya dengar juga pendapat Encik Suhaimi yang mengatakan ibu bapa kena cari advice yang betul, cari internet macam tu. Tapi macam mana ibu bapa yang kampung, yang jenis tak tahu macam mana nak bantu budak genius ni untuk berjaya, nak hantar mereka ke sekolah yang privilege pun duit mereka pun tak berapa mampu sangat. Jadi macam mana Encik Suhaimi? Itu saja soalan saya. Ini adalah soalan yang baik. Terima kasih kepada puan yang bertanya, dan secara jujurnya saya pun tidak mempunyai jawapan yang memuaskan untuk soalan ini. Jadi terima kasih kerana bertanya. Ini adalah satu benda yang menjadi itulah yang saya akan fikirkanlah, kerana ini adalah satu isu yang besar. Mereka lahir dalam keluarga yang miskin, ibu bapa tidak mempunyai sumber. Kalau ibu bapa yang terpelajar, yang duduk di bandar, bolehlah guna internet macam saya cakap tadi. Tetapi apa yang saya dapat, don't give up. Kena terus juga cari bantuan daripada apa jua sumber. Jumpa sekolah. Kalau tak dapat, jumpa dengan mungkin ada kenalan-kenalan ataupun saudara mara yang mungkin lebih terpelajar, yang boleh membawa kepada sumber-sumber yang betul. Mungkin mudah bagi saya untuk cakap lah, tetapi ini yang dapat saya fikirkan. So jangan give up, kena teruskan cari dan mencari, sebab pelajar yang genius ni mereka adalah permata. Permata ni bila dia datang daripada dalam tanah, dia tak digilap, dia perlu digilap. Dan itu adalah tanggungjawab yang first kali sebelum sekolah adalah tanggungjawab ibu bapa. Jadi kalau ibu bapa tu rasa mereka tak mampu untuk nak membawa, ibu bapa tu bertanggungjawablah, dia kena cari. Walaupun susah, walaupun dia tak tahu bagaimana nak cari, dia kena cari orang yang tahu. Melalui sekolah, melalui mungkin saya pun tak tahulah apa what sort of assistant that they can have lah daripada wakil rakyat dan sebagainya. Kena ada macam gerakan merekrut lah untuk cari mutant genius ni. Dan carilah kalau ada program-program yang sedemikian. Tapi program ni berbentuk outreach lah. Kalau dia datang, kalau tak ada, parent tu still tak jumpa. Jadi apa yang dapat saya cakap adalah parent-parent ni kena terus mencari, berusaha dan berdoa supaya anak mereka mendapat jalan juga untuk mendapat bimbingan yang sewajarnya. Okay, mungkin kita sempat untuk satu lagi soalan lah. Okay. Assalamualaikum, selamat petang. Nama saya Hazim. Tadi Cik Suhaimi ada cakap lah, jenis kanak-kanak jenis ni macam seolah-olah dia dah ada ilmu yang awal, lebih awal berbanding rakan-rakan sebaya dia kan. So awal-awal tu saya mula nak rasa genius lah, sebab saya dulu student Kumon kan, darjah 5, darjah 6, tapi saya dah buat factorize, saya dah buat simultaneous equation. So apa nak duduk depan bang? Tak ada bukan. Tak, tapi boleh interview ni. Tapi along the way tu dia cakap itu hanyalah impressive saja sebab dia dah dapat ilmu exposure tu awal kan. So benda tu normal sekarang. So saya tak rasa genius balik lah. So soalannya dekat sini saya nak tanya lah. Tadi Cik Suhaimi ada cakap berkenaan genius ni maksudnya lah tokoh-tokoh yang memberikan sumbangan yang besar dalam bidang mereka. Jadi saya nak tahulah what's the grey area between genius dan seorang pakar. Okey, ni soalan yang terakhir lah. Jadi saya nak share satu insight. The top mathematician, the top scientist di dunia sekarang ni, mereka tak gelar genius. Genius ni dah tak ada dah. Kalau ada dipanggil genius, itu dipanggil oleh surat khabar. Okay, contohnya jurnalis dia akan kata, okay, Terence Tao is a genius, Stephen Hawking is a genius. Tetapi di kalangan ahli fizik, di kalangan ahli matematik, yes, Terence Tao adalah good mathematician, brilliant mathematician, outstanding mathematician. Tetapi mereka tidak menggunakan istilah genius ni. Jadi sekarang ni dalam bidang yang boleh saya cakap dalam bidang sains dan matematik lah. Jadi semuanya adalah usaha kolektif. Yalah, dekat atas tu ada tokoh-tokoh yang hebat, kemudian dia ada profesor-profesor, kemudian dia ada penyelidik-penyelidik dan sebagainya. Semua mereka bekerja secara kolektif.
Dalam akademik ni adalah collective effort, bukan seorang dua tokoh. Of course yang menang award, Nobel Prize, yang menang Fields Medal, semua tu mereka adalah ikon lah bagi profession tersebut. Tetapi dia bukan macam di sekolah, ada orang nombor 1, ada orang nombor 2, ada yang dapat markah tertinggi dan sebagainya. Dia tidak ada skala yang linear. Jadi semua yang di dalam bidang tersebut, mereka adalah kalau mereka mencapai satu tahap, maknanya mereka membuat penemuan baru atau mencapai tahap profesor, mereka adalah pakar lah. Jadi dia tak ada dispute dia ni genius ke tak genius dan sebagainya. So that's the reality lah of the modern world sekarang ni. Okay, jadi kita dah sampai di penghujung podcast. Kesimpulan yang mungkin kita boleh gariskan adalah genius ke tak genius ke apa ke, kita semua sebenarnya ada tanggungjawab dengan ilmu. Dan tanggungjawab dengan ilmu ni adalah atas kapasiti peribadi lah. Kapasiti peribadi setakat mana yang kita boleh belajar. Tapi yang penting adalah jangan berhenti. Kalau waktu kamu kecil-kecil macam abang tadi cakap tu, macam-macam dah tahu kan. Tapi bila dah besar berapa orang semua tahu benda yang sama. Itu bukan bermakna kita kena berhenti. Kita teruskan lagi belajar. Mungkin yang dulu adalah masyarakat letakkan label. Tapi sekarang bila dah tak diletakkan label ke atas kita, kita boleh rasa depressed, kita boleh rasa macam aku dah bukan lagi macam dulu, ataupun kita boleh rasa bebas. Kita bebas daripada penjara label. So, macam orang tak kisahlah apa orang cakap kat aku nak tuntut ilmu. Mungkin itulah kesimpulan yang kita boleh buat. Jadi terima kasih banyak sekali lagi kepada semua yang hadir di sini. Alhamdulillah, sangat-sangat. Memang tak sangka lah ada audiens yang sebanyak ini. Memang waktu mula-mula datang agak tu tak apalah, tak ada orang pun kita memborak lah kat atas ni. Rupanya Alhamdulillah senyap anda berikan sokongan. Dan terima kasih juga kepada KL Podcast Festival kerana menjemput Ajar yang sangat-sangat baru nak bertatih-tatih. Jadi ini adalah atas sokongan anda semua juga. Maksudnya jika anda menyokong, anda tengok, maksudnya kita sekarang ni dalam usahalah nak jemput tokoh-tokoh akademik kita untuk cerita topik. Okay, dia mungkin beza sikit dengan podcast yang kita biasa tengok. Kadang dia jemput orang, dia tanyalah macam-macam ke orang tu, macam-macam topik. Tapi untuk Ajar, kita cerita pasal satu topik keseluruhan sejam itu, memang itu je lah topik, tak pernah lari kan. Adalah lari pelik-pelik sikit-sikit tadi. Tapi memang itu adalah kita punya style podcast kita. Dan kita nak jemput banyak lagi topik-topik yang best, yang tak disebabkan kurangnya usaha kewartawanan untuk korek profesor-profesor ni. Jadi diorang adalah golongan yang mungkin paling pandai dalam masyarakat. Masalahnya adalah orang tak buat kerja kewartawanan sangat kat atas. Orang tak bawa kamera dengan mikrofon rakam untuk sejam ke apa, orang tak buat sangat. Jadi itu adalah hasrat Ajar lah, hasrat besar Ajar. Jadi terima kasih banyak atas sokongan anda semua. Doakan supaya hasrat ini menjadi kejayaan. Kita jumpa lagi mungkin insyaAllah dalam sesi yang akan datang. Mungkin ada podcast festival lagi untuk tahun depan, mungkin tahun yang akan buat lagi. Mungkin jumpa anda nanti insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.